Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua murid. Baik, seperti yang dijanjikan, untuk hari ini cikgu akan sambung bahagian pemahaman, iaitu cikgu akan sentuh tentang petikan sastra. Minggu lepas kita dah sentuh tentang pemahaman umum. Pemahaman umum tu dia punya tema meluas, ya. Maknanya dia ikut tema dalam buku teks. Contohnya pelancongan, tema pendidikan, apa lagi? Mungkin tentang permainan tradisional, tentang kesihatan. So tema dia meluas. Baik. So untuk hari ini cikgu akan sentuh tentang petikan sastra. Okey. Maknanya sama juga petikan sastra ni dia ada dua bahan. Ya, dua bahan. Bahan pertama mungkin dia akan bagi sajak. Okey, bahan kedua mungkin dia bagi apa? Gurindam. Maknanya bahan satu dan bahan dua ni lebih kepada bahan-bahan sastra. Baik prosa tradisional ataupun puisi tradisional. Sajak, gurindam, syair, apa lagi? Cerpen, drama, novel tak ada. Novel tu bahagian C. Okay, Baik. Okey, semua bernampak apa yang cikgu share? Okey, ini contoh soalan pemahaman bagi petikan sastra, nampak? Bahan satu, dia bagi apa ni? Apa bahan satu ni? Respon sikit. Gurindam. Ya, bagus Mawadah, gurindam. Gurindam ni namanya sejenis puisi lah. Okay, ramai ingat puisi tu sajak. Tak, puisi ni banyak pecahan. Puisi ni tajuk utama lah. Bawah puisi tu ada banyak lagi. Hilang cikgu lah. Problem cikgu punya kamera ni. Okey, maknanya bawah puisi tu ada gurindam, syair, sajak, pantun, teromba, apa lagi banyaklah. So dekat sini bahan satu dibagi gurindam. Okey. Dekat mana dia ambil gurindam ni? Dekat antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. So yang belajar karya ini ialah daripada negeri apa ni? Pening, Perak. Ya. Okey, bahan dua pula. Bahan dua dia bagi puisi juga, tapi lain dia punya genre dia. Apa dia ni? Tadi gurindam ni apa? Okey, siapa yang belajar sastra Melayu tu, sastra Melayu komunikatif dia tahu ni apa? Sajak. Bagus. Kategorian sajak. Walaupun dia tak beritahu sajak, tahu juga Kenapa sajak? Sebab dia punya ni kita panggil rima akhir, nampak? Semua tak sama. H, A, M, N. Kalau rima akhir tak sama tu maknanya sajak. Kalau sama je hujung tu, syair kan? Kalau dia ada selang-seli rima akhir dia, itu pantun. Pantun. Terus, Edina Okey. Sekarang kita akan lihat dahulu bahan pertama. Okey, lupa nak bagi tahu. Bila kamu dah baca, dah faham kedua-dua bahan, kamu dikendaki menjawab 4 soalan. Sama saja macam pemahaman umum. Soalan 1, maksud. Soalan 2, dia mungkin nak perbezaan, mungkin nak persamaan ataupun mungkin nak sebab-sebab. Dia nak
kamu cari jawapan dekat bahan 1 dan bahan 2. So, cikgu ingatkan lagi sekali, nombor 2 ni jawapan dekat dalam bahan. Bukan jawapan kamu fikir sendiri ya. Alhamdulillah. Okey, nombor 3 dan 4 pun dia sama. Nombor 3 dan 4 ni jawapan tu kita panggil pun jawapan tu ada kebat lah, ada soalan kebat. Jawapan tu kamu kena bagi pendapat kamu sendiri ya, berdasarkan pengalaman masing-masing ataupun you punya pengetahuan lah. Tu soalan 3 dan 4. Okey. Sekarang kita lihat bahan pertama. Okey. Okey, cikgu akan memasangkan video. Video Gurindam 12 fasal yang ketiga yang akan dideklamasikan oleh ini seorang cikgu ni, cikgu tak tahu nama siapa. Cikgu cari kat YouTube. Okey, so semua dengar. Gurindam 12 pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita apabila terpelihara kuping kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah diingat. Di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Sekian, terima kasih. Okey, sebentar tadi kamu baru saja dengarkan Gurindam 12 fasal yang ketiga. Itulah cara kita nak melagukan Gurindam. Dia lebih kurang macam syair. Dia punya tonasi, dia punya alunan dia. Okey, sekarang kita akan lihat maksud bagi setiap rangkap. Okey, lihat yang pertama. Rangkap yang pertama. Ini kita panggil rangkap yang pertama. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Okey, apakah maksud dia? Maknanya apabila kita ni menjaga kita punya penglihatan, apa yang terjadi? Maknanya kalau kita jaga penglihatan kita, apa yang berlaku? Respon sikit.
Kita akan pelihara, ya. Arina? Pelihara. Kalau kita jaga mata, apa yang berlaku? Kita akan terpelihara daripada melihat benda-benda yang negatif. Tak senonoh. Negatif yang tak Memang sesuai. itu. Ataupun contohlah kan, kalau kamu ni pergi, sekarang kan ramai shopping online kan, buka Shopee, Lazada kan. Lepas tu kita tengok, scroll. Lepas tu kita add to cart. Kita tengok dah sampai 500. Nampak? Itu nampaknya kamu ni rambang mata. Sebab kamu ni tak jaga you punya mata. Jadi kamu beli benda yang bukan-bukan. So mata ni kita kena jagalah kan. Okey. Yang kedua, apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat adalah damping. Apakah maksud kuping? Kuping tu apa dia? Telinga. Ya, kuping telinga terpanggil. Kuping tu ialah telinga. Maknanya, kalau kita ni menjaga kita punya pendengaran, apabila khabar yang jahat adalah damping. Maknanya kita tidak akan mendengar perkara-perkara yang jahat. Ataupun maknanya kita tidak akan terhasut oleh benda-benda yang negatif kan. Sebagai contoh benda yang berlaku sekarang kan. Ya, cuba tengok zaman sekarang ni, budak-budak sekolah khususnya kan. Cuba tengok rata-ratanya semua dah hisap vape. Kan? Vape tu apa nama kita panggil dalam bahasa Melayu? Rokok elektronik kan. Yang hisap rokok jarang lah, tapi hampir yang kebanyakannya tengok mesti ada yang hisap vape. Kenapa dia boleh hisap vape? Mungkin sebab terhasut dengan rakan-rakan. Terpengaruh dengan rakan sebaya. So, kita kenalah jaga kita punya pendengaran. Kita jangan terhasut dengan benda-benda yang negatif. Okey. Itu rangkap yang kedua. Okey, rangkap yang ketiga. Apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Okey, siapa boleh explain? Kalau kita menjaga kita punya lidah, apa maksud lidah ni? Lidah tu apa dia? Tak nak cakap, komen je. Ya, bagus Radri. Lidah tu bukanlah kita untuk makan. Lidah tu maknanya kita punya pertuturan, percakapan. Bila kita jaga kita punya percakapan, apa yang kita dapat? Faedah ataupun manfaat. Contoh kan, kalau kita ni jaga kita percakapan, maknanya kita tak mengumpat, kita tak mengata orang, kita dapat manfaat tau. Apa manfaat dia? Kalau kita tak hina orang, tak cakap benda buruk, maknanya manfaat tu orang lain tak akan benci kita. Sebab kita tak pernah mengata orang. Kita buat hal kita sendiri je. Kalau Islam pun kata kita tak boleh mengumpat. Tak boleh mengumpat. Kalau kita mengumpat, dosa orang kita umpat tu dapat balik kepada kita. Ya, dihormati masyarakat. Maknanya apa saja perkataan yang keluar daripada mulut kita mestilah baik. Kita cakap benda baik je. Okay, sekarang ramai sangat. Kita lah suka sangat mencarut, cakap benda-benda yang tak elok kan. Cakap dengan kawan pun lebih kurang kan. Kita tak tahu yang orang lain tu sakit hati dengan kita punya percakapan tu, tapi kita ni cakap lepas kan. So sebab kita tak jaga kita punya tuturan. Itu bahaya sebab kadang-kadang bila kita dah biasa cakap benda-benda yang kata-kata kesat, benda-benda yang tak baik ni, kita tak sedar yang kita ni akan menyakiti orang. So orang tak suka kita. Kadang-kadang bila kita cakap dengan orang yang lebih dewasa, orang tua, nampak tak ada rasa hormat kat situ. So mulai sekarang kita kena jagalah kita punya pertuturan. Okey. Yang keempat, bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Ni senang. Apa dia ni? Cikgu bosan juga cakap seorang-seorang ni. Siapa boleh explain? Saya jawab apa dia? Ya. Siapa? Arina. Bagus. Siapa dia? Bersabar. Ya, bersungguh-sungguh engkau meliharakan tangan.
Apa maksud melarikan tangan ni? Meringankan tangan Meringankan tangan untuk menolong orang. untuk menolong orang. Hampir tepat, hampir tepat. Tapi sebenarnya bukan itu sebenarnya. Menjaga tangan saja. Ya, Menjaga tangan. menjaga tangan. Daripada mengambil barang-barang orang ke. Sekejap, saya tak dengar. Sekejap, saya kuatkan ni. Sekejap. Okey, ulang balik. Menjaga tangan daripada mengambil harta orang. Daripada mengambil hak orang. Ya. Bagus. Edina Okey, maknanya maksud melarikan tangan tu maknanya kita ni dalam bahasa mudah ni kita janganlah mengambil hak orang lain lah. Maknanya kita jangan mencuri. Mengambil hak orang lain. Daripada segala berat dan ringan. Maknanya benda yang besar ataupun benda yang kecil. Walaupun benda yang kita curi tu nilai dia sikit, tapi perbuatan tetap salah. Tak kisahlah curi 20 sen ke, tetap salah perbuatan mencuri. So, kita kenalah jaga kita punya tangan. Jangan kita ambil hak orang lain. Okey Rangkap yang kelima. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tak senonoh. Apakah maksud fi'il? Perbuatan. Bagus. Mana Mawadah ni budak kelas agama ni, ambil Arab ni. Fi'il. Bolehlah cikgu. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Betul-betul. Fi'il tu maknanya perbuatan. Kan? Cikgu belajar Arab dulu. Tapi sekat jalan ni. Sampai form 3, form 3. Lepas tu form 5 masuk sains. Tak. Mawadah sampai form 5 lah? Sekarang ni dekat SMK. Oh, tak ambil agama dah. Tak ambil Arab dah. Agama dulu. Oh, agama dululah. Sekarang tak ada dah. Okey. So fi'il tu ialah perbuatan. Okey, maknanya kalau apabila perut terlalu penuh. Maknanya kalau kita ni macam cakap kita makan ni, kita makan terlalu banyak sampai tak berhenti. Maknanya kita akan keluarlah fi'il yang tak senonoh. Maknanya kalau kita makan banyak sangat kan, maknanya apa yang berlaku, kita akan rasa malas. Malas, badan rasa macam lemau, malas nak buat kerja kan. Sebab itulah dalam Islam cakap, kita ni kena berhenti sebelum kenyang. Makan sebelum lapar. Jangan kita makan ni dah lapar baru makan. Ataupun bila dah makan pula, jangan kita dah kenyang baru nak berhenti. So kita kena berhenti sebelum kenyang. Nanti apa kesan dia? Kesan dia kita akan keluar perbuatan yang tak senonoh lah. Ataupun kita rasa malas nak buat kerja. So bila kita dah malas buat kerja, kita dah menyusahkan orang lain. Orang lain yang kena buat kerja kita. Kita time tu dah tidur je sebab kita dah kenyang. Okey. Anggota tengah hendaklah diingat, situlah banyak orang yang hilang semangat. Apakah maksud anggota tengah? Ya, hati ya. Ini namanya organ dalaman. Maknanya kita kena jaga hati kita. Kenapa kena jaga hati kita? Situlah banyak orang yang hilang semangat. Contoh kan, kalau orang yang hafiz kan, yang baca Al-Quran tu, dia kena jaga hati dia. Hati dia memang kena bersih supaya dia mudah nak hafal Al-Quran. So hati ni benda yang paling lemah. Syaitan ni mudah untuk menyerang hati kita ni. Kita akan berbalak-balik, nak buat keputusan pun tak ikut kita punya, macam nak buat keputusan pun kita ikut emosi kan. So hati tempat paling lemah. So kita kena jaga hati kita ni. Kalau orang Islam nak jaga hati macam mana?
Kita kena buat ibadat, kita kena baca Al-Quran, berzikir. Istighfar. Ya? Istighfar. Sedekah. Ya, Istighfar. sedekah. Sedekah tu boleh membersihkan hati ya. Zaman sekarang nak sedekah pun takut Dia risau bila dia sedekah dia miskin. Tak ada pun. Sedekah tak miskin Okey. Seterusnya perenggan terakhir. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang bau rugi. Masuk ni. Apakah maksud peliharakan kaki ni? Pergerakan. Ya, pergerakan. Kita kena jaga pergerakan kita kenapa? Ush, macam komen ni. Supaya tidak jatuh ke jalan yang salah. Ya, supaya tidak terjatuh ke jalan yang salah ataupun supaya tidak terjerumus ke lembah dosa. Maknanya kita ni maknanya sejauh ke mana kita pergi pun janganlah pergi ke tempat-tempat yang tak elok, ke tempat maksiat. Ke tempat-tempat yang boleh membawa kita untuk membuat dosa. So kita kena jaga kita punya perjalanan kita tu. Okey. Itu maksud peliharakan kaki. Okey, jadi itulah dia maksud bagi Gurindam 12 pasal yang ketiga. Okey Kenapa kita kena faham? Sebab akan ditanya dekat soalan nombor 2. Okay, kalau zaman dulu, SPM dulu, KBSM tu dia akan tanyalah, dia nak persoalan, nilai pengajaran, dia nak apa benda lagi bentuk puisi lah. Sekarang tak ada dah benda tu. Sudah hapuskan. Dia gantikan dengan soalan pemahaman. Okey. Sekarang kita lihat pula bahan yang kedua, kecek. Kecek tu lorak Kelantan kan? Bercakap. Cakap. Bercakap. Sini ada tak orang Kelantan? Saya Terengganu. Oh, fahamlah. Bagus. Terengganu panggil kecek ke? Royak. Oyak. Royak. Okey. Bagus lah orang Malaysia Siap. Okey. Sekarang kita lihat pula sekejap mana tadi YouTube. Okey, kita dengar pula sajak kecek Nampak kau tu pergi buang. Kejap kepala otak kau pergi buang lah dari petang. Seorang pengarang membuka akaun semasa di sebuah bank terkenal. Tetapi dalam dia mencantumkan kemiskinan orang lain ke dalam amanatnya yang telah lama berjalan. Di kampung, seorang petani membuka akaun kemiskinannya di ruang kedaifan dengan mengunci sedozen anak-anaknya di dalam pagar sengsara. Tetapi dia tidak pernah mencantum kekayaan orang lain ke dalam getirnya yang sudah lama berakar ini. Di pantai, seorang nelayan membuka akaun sengsaranya di rahang laut ternyata dan menggurun sederet anak-anaknya di bawah pusaran nasi. Tapi dia tidak pernah mengukur kesenangan orang lain ke dalam kegusarannya yang telah sekian musim berlumut di depan hidupnya.
Tuhan tidak pernah mungkin mencatatkan setiap angka dan nilai hitungan paling kecil ke dalam account-nya di rumah keadilan. Sudah. Okey, baik. Itulah dia alunan sajak kecek 4. Dia ke-4 ke-5. Kecek 5. Okey. Gelap tu. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat maksud bagi setiap rangkap. Kat sini ada 4 rangkap. Seorang pengarah membuka akaun semasanya di sebuah bank ternama. Tetapi dalam diam, dia mencantum kemiskinan orang lain ke dalam amanahnya yang telah lama pecah. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia rangkap pertama ni? Kring. Siapa tahu? Rangkap pertama ni apa maksud dia? Dah susah kan? Okay, ada respon. Okay, kalau nak respon buka mic lagi senang. Dia miskin. Betullah dia miskin. Apa benda ni? Apa yang dia nak cuba sampaikan ni? Dia ambil harta orang miskin. Ya, maknanya dia mengambil harta orang miskin ataupun mencuri hasil simpanan orang miskin. Nampak kata, tapi dalam diam, kata dia buka akaun semasanya di sebuah bank, tetapi dalam diam dia mencantum kemiskinan orang lain. Maknanya dia tak jujur. Dia mencuri hasil simpanan, hasil kekayaan orang lain. Maknanya pengarah tu dia seorang yang pecah amanah. Dia tak jujur. Bagus. Thank you Razi. Siapa respon? Edina. Okey, perenggan kedua. Perenggan pula. Rangkap kedua. Di kampung, seorang petani membuka akaun kemiskinannya di ruang kedai Irfan dan mengunci sedozen anak-anaknya di dalam pagar sengsara. Tapi dia tidak pernah mencantum kekayaan orang lain ke dalam getirnya yang sudah lama berumbi. Okey, apakah maksud kedai Irfan? Kedai Irfan tu maknanya kesusahan. Pagar sengsara maknanya di dalam kesusahan. Apa lagi? Yang sudah lama berumbi maknanya sudah sekian lama. Dia dah miskin lama dah. Okey. Apakah maksud rangkap yang kedua ni? Apa maksud dia? Siapa ada idea? Rangkap kedua ni apa Siapa tahu? Syamimi. Insyirah, Dia Wafa, Alia.
Okey, dah ada yang jawab Adam, walaupun dalam miskin dan banyak dengar petani tersebut tak pernah mencuri hasil orang lain. Ya, bagus. Maknanya petani ni seorang yang jujur, seorang yang baik. Maknanya petani ni dah lama hidup susah. Kan? Hidup susah, walaupun maknanya petani ni hanya bergantung sepenuhnya dengan mengusahakan tanaman. Dia berkebun lah, tak kisahlah berkebun, menoreh getah, mengusahakan sawah, menanam sawit. Maknanya dia usaha dapatkan duit tu hasil daripada titik peluh sendiri. Dia tak pernah mencuri, tak pernah mengambil hak orang lain. Hasil tu juga dia membesarkan anak-anak dia. Itulah dia. Itulah maksud perenggan rangkap yang kedua. Walaupun dia susah, walaupun dia miskin dan banyak tanggungjawab, tapi dia tak pernah pun nak curi hak orang lain, nak curi hasil kekayaan orang lain. Okey. Baik, rangkap yang ketiga Alhamdulillah, di pantai seorang nelayan membuka akaun sensaranya di rahang laut Terengganu. Okey, di rahang laut Terengganu ni maknanya di laut yang luas. Okey dan mengurung sederet anak-anaknya di bawah pusaran nasib. Tetapi dia tidak pernah mengumpul kesenangan orang lain ke dalam kegusarannya. Kegusaran itu maknanya kesusahan yang telah sekian musim berlumut. Maknanya kesusahan yang telah lama di papan hidupnya sepanjang dia hidup. Okey. Apakah maksud rangkap ketiga ni pula? Tadi dia cerita tentang nelayan kan? Petani. Sekarang dia cerita tentang nelayan pula. Apa dia? Walaupun seorang nelayan hidup dalam kesengsaraan untuk cari rezeki laut, dia tidak pernah mengambil kekayaan orang lain. Ya, betul. Dia sama saja macam rangkap kedua. Maknanya, sepanjang hidup dia sebagai seorang nelayan, dia tak pernah pun nak curi hak orang lain. Maknanya sepanjang hidup dia memang kita panggil apa? Menghabiskan masa dia cari rezeki dekat laut. Maknanya apa dia buat kat laut tu? Menjala ikan, dia tangkap ikan, maknanya hasil daripada kita panggil hidup dia sebagai nelayan tu, dia menyara keluarga dia. Maknanya dia cari rezeki yang halal lah, dia tak pernah mencuri. Okey, itu adalah rangkap yang ketiga. Okey, rangkap keempat. Tuhan tidak pernah mungkir. Mungkir tu maknanya tidak menepati janji. Mencatatkan setiap angka dan nilai hitungan yang paling kecil ke dalam akaunnya di rumah keadilan. Apa maksud rangkap keempat ni pula? Okey, cikgu beri masa. Kalau malas type, buka mic cakap je. Apa dia maksud rangkap keempat ni? Dia sajak lain tau. Sajak ni, kita kena baca satu rangkap baru kita dapat maksud dia. Dia bukan nak cari setiap baris, bukan. Sajak lain. Setiap rangkap tu dia punya, kita panggil apa, cerita dan lain-lain. Okey, tak ada. Kalau tak ada, cuba terangkan ni. Okey, rangkap keempat ni maksud dia apa? Maknanya setiap perbuatan manusia tu, sama ada baik ataupun jahat, akan dicatat kita punya amalan tu oleh Tuhan lah. Kan? So,
Kita jangan ingat bila kita ni buat jahat, kita tak akan terlepas. Memang kat dunia tu boleh lepas. Kan? Sampai ada yang buat salah, ada yang bayar apa? Bayar lawyer, fight kat mahkamah, lepas. Kan? Kat dunia boleh lepas, tapi kat akhirat nanti tak akan lepas lah, akan dapat pembalasan oleh Tuhan. Ini ditujukan kepada orang yang pecah amanah, yang curi hak orang lain. Okay. Baik, so semua faham tak bahan 2 ni? Ada tak soalan? Kalau tak ada soalan, cikgu akan teruskan dengan soalan. Tak ada cikgu punya mic tak dengar ke? Sekejap. Okey, baik. Okey, kita teruskan dengan soalan. Senyap semua tengah berita. Okey, dengan berdasarkan bahan 2, berikan maksud rangkai kata. Dia mencantum kemiskinan orang lain. Okey. Okey, macam biasa semua kena respon jawapan dekat dalam Padlet. Okey, pastikan setiap jawapan tu ada dia punya kepala soalan dia. Tak boleh terus jawapan ialah tak boleh kena terus pada dia punya kepala soalan. Okey, jap soalan dia. Okey, contoh kan. Maksud rangkai kata dia mencantum kemiskinan orang lain ialah apa dia? Okey, sekarang cikgu akan paparkan soalan ni. Lepas 5 ataupun 10 minit cikgu akan lihat jawapan dekat Padlet. Okey, jawab soalan 1 dahulu. Ada setengah soalan tu ataupun ada setengah frasa, kalau kita nak bagi jawapan tu kan, nak terangkan maksud tu, kita kena huraikan setiap perkataan kan. Okey, tapi biasanya kalau petikan sastra ni, kita tak boleh terjemahkan setiap perkataan ni. Kita kena simpulkan. Simpulkan dia punya frasa tu, ayat tu, baru kita boleh berkata maksud dia apa. Semestinya kita nak explain, dia tu contoh. Dia tu mereka, mencantum tu menggabung, kemiskinan tu apa, tak boleh. Kita kena simpulkan dulu frasa tu, baru kita bagi maksud yang lain.
Okey. Sekarang kita lihat jawapan. Okey, tak apa, tunggu lagi. Bye. Okey. Cepat dah 29 lah. Okey. So kita boleh bincang Baik. Sufi mencuri hasil amanah orang lain. Umi panggil. Okey, maksud rangkai kata apa tadi? Dia mencantum kemiskinan orang lain lah, dia mencuri hasil amanah orang lain. Ya, bagus. Alamak, mana tadi? Okey, jawapan Sufi betul Okey, kemudian Mukri mengambil harta hak orang lain demi kepentingan diri sendiri dan menyukarkan orang lain. Okey, ini betul tapi ayat kamu banyak yang berulang. Okey, Mukri mengambil harta ataupun padam harta ni, mengambil hak orang lain demi kepentingan diri sendiri. Apa dia? Okey, dan menyukarkan orang lain. Okey, ni tak betul. Oh, okey. Okey, Mukri betul. Banyak pula orang respon ni. Okey, Mukri betul. Okey, tengok seterusnya. Siapa lagi? Erdina mencuri harta orang lain. Ya, betul. Marsha, pengarah mencuri harta orang lain. Orang miskin dan bagi menyusahkan hidup mereka. Okey, maksud ni kita tak perlu huraikan sangat panjang-panjang. Okey, mana tadi Okey, apa lagi? Pengarah mencuri harta. Okey, ni sama. Mengambil harta orang lain untuk keperluan sendirinya, untuk keperluan diri sendiri. Untuk keperluan diri sendirinya. Diri sendiri cukup tak perlu diri sendirinya. Sebab dah ada perkataan diri Kalau untuk keperluannya tak apa. Kalau untuk keperluan diri tak perlu ada. Kalau untuk keperluan diri sendiri tak perlu adanya dah. Adelina, maksud dia mencantum kemiskinan orang lain. Ni baru lengkap. Bagus Adelina. Kena ada kepala soalan. Frasa soalan kena ada. Ialah mengambil kesempatan terhadap atas. Ini dah berulang frasa sendi. Kata sendi dia berulang. Mengambil kesempatan terhadap orang lain. Tak perlu atas. Okey. Maksudnya kata dia mencantum kemiskinan orang lain adalah dengan mencuri atau mengambil harta orang lain. Okey, bagus. Nampak?
Ini satu contoh penggunaan kata pemberi adalah yang baik ya. Adalah, nampak? Selepas kata pemberi adalah, kita kena letakkan kata sendi nama. Okey. Ini pun betul. Okey ya, bagus. So buat Aina Safiah pula. Okey, Safiah tak perlu tulis bahan dua. Tak perlu. Terus tulis berdasarkan, okey, ataupun terus tulis maksud rangkai kata saja. Tak perlu tulis berdasarkan. Maksud rangkai kata dia menyatukan kemiskinan orang lain ialah mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Okey, bagus. Tahniah, semua betul. Hebat ni. Okey, lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Dengan berdasarkan bahan satu dan bahan dua, nyatakan sebab-sebab seseorang itu perlu menjaga tangannya. Okey. Okey, lupa. Okey, cikgu tunjuk. Lama susah juga Tak, cikgu buat 2 page boleh tak? Okey. Okey, nampak tak kelas kalau buat macam ni? Okey, nampak boleh So kamu kena cari jawapan daripada bahan satu dan bahan dua. Mana bahan satu ni ada jawapan. Apa sebab-sebab kita kena jaga tangan? Bahan dua pun sama. Apakah dia sebab-sebab seorang tu kena jaga tangan ni? Apa maksud jaga tangan? Maknanya kita tak ambil hak orang lain. Matahari Sal. Sal matahari mana lah? Okey. yang buka mic. Iya. Kakak. Siapa yang buka mic tu? Mama tak pulang. Dah, mama tak makan, tak semayang lagi. Ya. Kakak duduk dia bukan luar tu. Sudah, kejap. Buka pintu dulu, ya Allah. Buka pintu dulu. Dia ni nak Okey, settle. Okey, sorry kelas Okey, sambung balik. Okey, dapat jawapan, terus tulis dekat Padlet. Kejap je dah 9 lagi setengah jam je kelas.
Okey, kalau dia punya soalan 4 markah, bagi saja 2 sebab. Maksud cikgu, bahan 1 satu sebab, bahan 2 satu sebab. Okey, dah Belum lagi Okey, cara jawab senang saja. Okey. Berdasarkan bahan 1, sebab-sebab seorang itu perlu menjaga tangannya ialah apa dia? Manakala bagi bahan 2 pula ialah apa dia macam tu? Cuba ulang balik Berdasarkan bahan 1, sebab-sebab seorang itu perlu menjaga tangannya ialah bla bla bla. Manakala bagi bahan 2 pula ialah macam tu. Kena ada kepala soalan. Tapi tak apalah, kamu terus tulis jawapan pun tak apa sebab tak sempat dah. Dah pukul 9.10. Kita perlu tulis kepala soalan so yang cikgu bagi tahu tu cikgu dah bagi tahu macam mana nak jawab. So kamu tulis jawapan terus
Okey, dah. Alright. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, sebab-sebab seorang itu perlu menjaga tangannya untuk melakukan, okey, tak apa. Tangannya ialah okey, kat sini kita kena ada subjek dia apa? Ialah ataupun kita boleh mulakan dengan frasa adalah. Lepas adalah kan boleh letak kata sendi kan. Adalah dengan melakukan satu perkara yang baik dan positif pada orang ataupun diri sendiri, kepada orang lain saja, dan mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang terdedah kepada gejala yang negatif. Okey, yang ini lebih kepada bahan 1. Bahan 2 apa dia? Seterusnya, bagi bahan 2 pula ialah, okey, ni kita edit bagi bahan 1 saja. Okey, kenapa kita kena jaga kita punya tangan? Sebab kalau kamu lihat tadi dekat bahan yang kedua tadi, mana bahan kedua tadi, ya Allah? Bahan kedua tadi nampak ni. Tuhan tak pernah mungkin janji, dia catat segala angka dan dalam hitungan. Maknanya setiap perbuatan kita ni akan dicatat amalan kita oleh Allah, oleh Tuhan. Seterusnya bagi bahan 2 pula ialah Tuhan mencatatkan setiap perbuatan baik dan jahat bagi setiap manusia. Sebab itulah kita kena jaga-jaga setiap benda yang kita nak buat. Okey, itu contoh jawapan. Okey, tahniah Kartik. Tak ada emoji lagi. Okey Okey. So dari wakil jawab. Okey, nombor 3 pula. Nombor 3 senang je. Okey, nombor 3 tak ada kaitan dengan teks dah. Nombor 3 ni soalan bebas. Okey, nombor 3. Sikap tidak amanah ketika melaksanakan tugas mengakibatkan diri seseorang dipandang hina oleh masyarakat. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan lain yang akan kita terima jika kita bersikap sedemikian? Okey, maknanya apakah kesan kalau kita ni pecah amanah? Maknanya kamu jangan ambil jawapan lain. Jangan ambil jawapan dipandang hina oleh masyarakat. Dia dah bagi dah. Ambil jawapan lain. Maknanya apa kesan kalau kita ni bersikap pecah amanah ataupun tak jujur? Maknanya kita ambil hak orang lain. Apa kesan dia? So jawapan kamu macam ni. Antara kesan yang akan kita terima jika kita bersikap tidak amanah ialah, ya, bagus, nama baik akan tercemar. Okay, cuba kamu tukarkan kepada jawapan yang lengkap, Razi.
Kat sini dia ada 3 markah. Kalau 3 markah, kita kena kemukakan 2 jawapan. Okey, cuba jawab dekat dalam Padlet. Senang cerita, kamu jawab poin-poin pun tak apa. Sebab kamu dah tahu kan bentuk jawapan macam mana kan, jawab dalam bentuk poin-poin. Tak apa sebab risau masa tak cukup. Okey, jawab bentuk poin-poin tak apa. Contoh Razi jawab tadi kan, nama tercemar, apa lagi? Okey, kamu jangan jawab dalam teks tu. Dia kata apa dipandang hina oleh masyarakat, itu tak boleh jawab sebab dia dah bagi jawab, dah dijadikan bahan. So tak boleh ambil jawapan dalam bahan. Soalan 3 tu jawapan kena fikir sendiri. Okay, bagi poin-poin tak apa dah, tak kisah. So nak semak jawapan kamu tu betul ke tidak. Okey, nama baik tercemar, kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Kehilangan kepercayaan oleh orang lain, terhadap oleh. Kehilangan kepercayaan oleh orang lain. Kita akan hilang kepercayaan oleh orang lain. Maknanya orang lain tak akan percaya kita dah. Sebab kita dah tak jujur. Okey, bagus. Ni Razi kan? Okey, yang lain? Dua je Razi. Amek. Alamak, mana hilang Amek. Orang sudah tidak percayakan kita. Orang tidak akan percayakan kita. Orang tidak akan mempercayai kita. Nama baik tercemar. Orang tidak akan bantu kita. Okey, orang tidak akan bantu kita dalam kesusahan. Okey, betul. Maruah keluarga terjejas. Bagus. Masyarakat dipandang rendah. Bukan masyarakat memandang rendah. Masyarakat akan memandang rendah kepada kita. Ini sama macam dipandang hina. Sama jawapan tadi. Masyarakat akan memandang rendah terhadap kita, ataupun kita akan kehilangan keyakinan terhadap diri sendiri. Okey, apa lagi? Okey, habis Okey. Sekarang lihat pula soalan yang terakhir untuk hari ini. Aidil merupakan bendahari kelab penjaga rasuah di sekolah anda. Pada suatu hari anda mendapati bahawa dia telah menggunakan duit kelab untuk membeli barang-barang pribadinya. Sebagai rakan Aidil, apakah tindakan yang akan anda ambil untuk mengatasi masalah ini? Okey. Dia bagi situasi Dia kata Aidil ni dia bendahari kelab. So dia pegang duit. Malangnya dia tak jujur. Apa yang dia buat? Dia gunakan duit kelab tu untuk membeli barang-barang peribadi.
So kamu sebagai kawan Adil yang mencuri tadi, apakah tindakan yang akan kamu buat untuk menyelesaikan masalah ini? So macam mana nak jawab? Okey, senang saja. Sebagai rakan Adil, tindakan yang akan saya ambil, tukar anda kepada saya. Sebagai rakan Adil, tindakan yang akan saya ambil untuk mengatasi masalah ini ialah apa dia? Bagi puan saja. Maknanya kawan kamu ni dah mencuri. So kamu sebagai kawan, kamu kena buat apa? Bagi jawapan yang positif lah, jangan bagi jawapan yang negatif. Kat sini dah ada kan, dah belajar pendidikan moral, belajar pendidikan Islam. So kita pasti expert untuk jawab soalan-soalan tentang nilai moral ni. Ya, dia bertaubat. Cuba buat ayat. Buat ayat Razi. Okey, soalan tadi apa tindakan untuk mengatasi masalah ini? Maknanya Adil tadi dia mencuri duit kelab. Dia guna duit kelab. So kamu sebagai kawan, apa yang kamu kena buat? Okey, so jawapan macam mana? Sebagai rakan Adil, tindakan yang akan saya ambil untuk mengatasi masalah ini ialah, okey, bagi poin je. Nah, jawapan pula. Soalan keempat ni dia ada 4 markah. So kita kena bagi 3 jawapan. Ya, bagi 3 jawapan. Okay, kalau siapa yang belajar pendidikan moral ni senang je. Soalan ni dia mirip macam syllabus form 3 kan dengan moral. Ini namanya pilihan bermoral. Apakah pilihan bermoral yang terbaik yang boleh kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Okey, tegur dengan cara baik. Bagus. Tegur dengan cara baik. 2 kali ulang. Menyuruh Adil mengganti duit tersebut. Ya.
bertanggungjawab atas kesalahan. Okey, maknanya sudah hilang. Maknanya menyuruh Aidil bertanggungjawab atas kesalahan berikut, atas kesalahannya. Maknanya mungkin suruh Aidil tu mengaku atas kesalahan dia dan mungkin dia suruh dia ganti balik duit tersebut. Okey, membuat laporan kepada cikgu. Membuat laporan kepada guru supaya guru mengambil tindakan terhadap Aidil. Menyuruh Aidil membayar semua duit yang dia gunakan. Betul? Menasihati Aidil supaya tidak membuat kesalahan itu lagi. Ya, bagus. Okey, apa lagi? Melaporkan perbuatannya. Bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya itu maknanya kawan dia yang buat. Melaporkan perbuatan Aidil kepada guru dengan segera. Menasihatinya supaya tidak mengulangkan duit-duit yang diambilnya. Supaya memulangkan, tak perlu duit-duit memulangkan duit saja. Memulangkan duit yang diambilnya ataupun berjumpa dengan guru kaunseling untuk tindakan seterusnya. Ya, bagus. Isha. Sebagai rakan Aidil bagi mengatasi masalah ini ialah saya akan menegur secara baik sebagai seorang sahabat dan menasihatinya agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Ya. Seterusnya, ni ubah. Seterusnya saya akan membimbing. Ubah. Seterusnya saya akan membimbing dan membawa Aidil berjumpa guru kaunseling. Okey. Adlina. Sebagai rakan Aidil, tindakan yang akan saya ambil untuk mengatasi masalah ini ialah menasihati Aidil agar tidak melakukan perkara itu lagi. Okey, Adlina ni baru ada satu jawapan. Nanti cuba fikirkan lagi 2 jawapan. Okey. So, cikgu dah baca ke semua jawapan kamu. Okey, tahniah. Hari ni kebanyakan murid dapat menjawab soalan pemahaman dengan cemerlang. Okey. So, itu saja kelas kita untuk hari ini. Alamat mana tadi? Okey, jam pun dah menunjukkan pukul 9.28. Okey, semua boleh. Ya, ada soalan ke Isha? Kalau lebih 1 poin boleh kan? Okey, kalau dia 4 markah, kena bagi 3 poin. 3 poin maknanya 3 isi kan? Kena bagi 3 isi. Kalau dia 3 markah, bagi 2 isi. Macam tu. Soalan maksud lain. Soalan maksud tu 2 markah tu untuk 1 maksud. Okey, faham Isha? Okey. Baik, itu saja. So, if lebih poin tolak markah ke? Okey. Dia akan tolak markah. Dia akan ambil, contohlah Isha bagi 4 poin kan? Dia akan kira 3 poin saja. Yang poin keempat dia tak ambil. Tentu. Okey Jelas?